malam. Jumpa lagi kita dalam Bersuara di Warung Baru. Malam ni saya Aisyah bersama dengan saudara Afiq Mano dan juga saudara Razi. Dia adalah tetamu jemputan kita untuk malam inilah. Ingin membincangkan tentang salah satu artikel dalam Semarak isu 2. Isu 2 yang bertemakan mereka yang tenggelam. Ada mereka yang belum lagi mendapatkan Semarak isu 2. Anda masih lagi boleh mendapatkan Semarak isu 2 di Tinta Budi ataupun melalui Yeza online. Okay. So artikel yang dimaksudkan yang ditulis oleh saudara Razi bertajuk Takdir Muhyiddin. Ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut membincangkan tentang cerita-cerita di sebalik artikel ni, mungkin saudara Razi. Kau kenapa malam ni? Sebab dia tak ada I dekat nama dia kat sini. Confused. So mungkin saudara Razi boleh memperkenalkan diri, latar belakang. Okay guys, nama saya Razi. Razi kau relax je. Okay, nama saya Razi Razak, ataupun kadang-kadang saya tulis gunakan nama Razi Razak sebab nama asal saya yang saya cadangkan ni ditolak oleh editor. Kau cadangkan nama apa? Buragas. Nama Twitter aku, Let's Rats. Oh. Lepas diorang dua-dua Azam dengan Hafiz pergi shutdown kan. Okay, saya adalah wartawan, dah berkhidmat dalam bidang kewartawanan basically dah 12 tahun lah. 12 tahun dan sebelum tu saya kerja production ya. So saya mula-mula saya start dengan production, lepas tu saya buat banyak story crime, lepas tu baru saya masuk politik. So dalam solid 7-8 tahun saya dah buat laporan pasal politik Malaysia. Ya. Aku tahu kau ada banyak soalan. Aku ada banyak soalan. Aku ada banyak soalan. Okey, silakan. Kenapa kau tulis pasal Muhyiddin? Oh ya, sebab masa tu kita ada Jujur je Jujur. Jujur. Sebab editor suruh. Editor suruh. No, basically dia nak satu pelengkap sebab tema untuk hari itu adalah sebab kerajaan Pakatan Harapan jatuh. So kita perlukan satu, dia cakap kita nak satu placeholder tentukan sebab basically ramai tak kenal siapa Muhyiddin. Orang tahu siapa, at least tahu siapa nama Muhyiddin Nazrimuddin Yassin, tapi orang tak tahu dia ni siapa dulu. Dia ni hebat ke tak, dia ni siapa. Sebab nama dia kalau nak banding dengan nama calon-calon PM kita, even Anwar dengan Mahathir, orang tak sangka Muhyiddin kena jatuh. So saya rasa perlu ada satu documentation untuk meletakkan at least ada satu background tentang siapa Muhyiddin ni. Dia ni dah lama ke tak, dia ni dah buat apa dalam politik Malaysia. Sebab actually dia adalah antara sosok yang menarik untuk kita lihat. Sebab nama dia basically semasa dia Menteri Besar Johor pun tak famous. Orang tak ingat langsung dia jadi menteri-menteri kabinet, even though dia dah menjawat jawatan macam Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pertanian dan Menteri Pelajaran, tapi orang tak ingat langsung. Dan ada satu pertanyaan paling best masa Pangkat Sheraton ni berlaku. Dia kata, okey, Muhyiddin ni berapa lama dia jadi naib Presiden UMNO. Orang tak tahu, even though dia adalah pemimpin UMNO yang antara paling senior pada ketika itu. So orang tak ingat dia akan naik sampai tahap macam ni. Kalau dia sentiasa macam tenggelam. Tapi dengan adanya dokumentasi ni, jadi kita dapat tengok at least ada satu bahan ni mana kita okey, siapakah Muhyiddin Yassin dan apakah sebenarnya perwatakan dia at least secara daripada segi surface macam mana. Tapi kalau kau tengok dalam tulisan kau kan, daripada Muhyiddin ni, satu family background dia ni anak kiai. Dan perjalanan politik dia seolah-olah sama macam, lebih kurang macam Pak Lah. Dan kita tak sangka kan Pak Lah nak jadi Perdana Menteri. Dan kau tengok Muhyiddin pula, setiap masa dalam tulisan kau ni kau sebut dia ni sentiasa, walaupun dia under the radar, tapi dia vokal dan nampak seperti seorang yang sangat prinsipal lah. Contoh dia waktu 1MDB, kemudian dalam kes Abdul Ahmad Badawi, dia sendiri dan dia berani. Dan kita tengok sebab Muhyiddin ni dia punya character is like that. Even masa jadi Perdana Menteri, dia takkan maksudnya kalau kita nak bandingkan, dia takkan jadi ada image macam teknokrat macam Mahathir, for example, macam Anwar punya
moderate Islam yang di mata dunia. Boy dia sentiasa dari segi psyche Melayu dia seorang yang lokal. So even though dia bersuara lantang, dia tak nampak dibenci sebab tak nampak macam banyak musuh politik. That's why I think kat UMNO dia sentiasa naik tau. Daripada zaman selepas dia keluar daripada dalam 1990s jadi Menteri Besar Johor, dia dah masuk ke national politics dan jadi naib presiden UMNO. Kita ingat naib presiden UMNO bukan jawatan yang kaleng-kaleng lah kata orang. Bukan biasa-biasa. Memangnya maksudnya kena ada grassroots yang amat kuat dan support yang amat kuat. Dan ada 2 siri berturut-turut dia dapat undian tertinggi, maksudnya paling famous. Dan even masa krisis Pak Lah, dia tidak dilihat sebagai dalam perseteruan tau. Sebab masa tu kita lihat krisis Pak Lah tahun 2007, 2008, 2009 itu, kita dapat lihat masa tu ada watak macam daripada luar, daripada Dr. Mahathir kata okey, Pak Lah buat salah. And then kita ada orang macam sorry wartawan politik tu cakap okey, Najib tengah mendesak untuk Pak Lah letak jawatan. Tapi tiba-tiba saja kita bila Muhyiddin cakap, kita semua terkejut. Padahal cakap Muhyiddin tu adalah macam satu dokongan. I mean, kita macam dalam laporan politik, kita biasanya dia ada seni tau kalau kita cakap siapa watak-watak yang penting, watak-watak yang ada karisma tersendiri dan intrik. So bagi saya sebab kalau dekat macam luar negara macam atau Indonesia, kita ada pendiri politik yang cantik. Dia tulis pasal sosok seseorang itu, dia dapat tulis background dia macam mana, apa psyche dia, dan dalam mana itu kita dapat tahu. Dia tak tahu sangat apa. Macam dekat dia anak seorang kiai. Tak ramai sebenarnya orang tahu benda tu. Tapi orang yang tahu benda tu tahu macam mana dia sekarang, apa dia punya trademark berdoa. Setiap kali dia bercakap dia berdoa. Setiap kali apa dia berdoa. Jadi orang yang tahu background memang tahu dia punya politik macam tu. Politik dia sentiasa orang tak lihat konservatif, orang lihat dia daripada agama. Saya ada soalan. So, menarik lah sebab betul saudara sebut yang macam dia tak banyak musuh politik dan dia mempunyai sokongan dari akar umbi yang kuat. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada sokongan akar umbi yang kuat, dan adakah betul kalau ikut pandangan saya lah, dia tak banyak musuh politik sebab seteru-seteru politik memandang mungkin rendah dia punya potensi untuk pergi lebih jauh. Apa komen Razi dari itu segi mungkin itu? Tapi kalau kita tengok dari Malaysia, dia untuk dapatkan kuasa ni ada 2 benda je. Satu kita punya duit, satu kita punya orang bawah. Sebab dia boleh salah satu mungkin sebab orang pandang rendah pada dia, dan itu salah satu kelebihan dia. Dan dia tidak nampak mempunyai banyak musuh sampai tahap even kata masa dia keluar UMNO tu, dia tubuhkan, kita ingat idea parti bersatu ni, idea Muhyiddin. Tapi dia tenggelam, nampak dia Tun Mahathir yang lebih timbul. Ya. Orang sampai tak tahu dia punya underestimation dia begitu. Macam tu lah. Saya sentiasa menganggap politisi kat Malaysia ni memang memerlukan kuasa dan wang. So dia ada, dan in the end hanya kita punya support akar umbi itu adalah daripada base yang kita bina bertahun-tahun. So dia ada kuasa daripada segi kepercayaan orang, dan bila tak banyak musuh politik dia dapat senang diangkat lah, macam kurang kontroversinya. Kurang kontroversi, tapi kau tengok dia sepanjang kerjaya politik dia nampak dia sangat low key. Tiba-tiba dia naik jadi Perdana Menteri kan. Tak siapa sangka dia naik jadi Perdana Menteri dengan keadaan dia sakit lagi waktu tu kan. Tapi selepas dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat tak jauh beza dengan Pak Lah buat, selain daripada tidur lah kan. Pak Lah jadi imam semayang, dia pun boleh jadi imam semayang. Tak pernah dalam sejarah menteri lead takbir raya di national TV, dan dia buat macam tu dan semua orang suka. Dalam setiap ucapan dia ada baca doa tentang COVID, walaupun doa tu ni aku punya pandangan lah kan, doa tu tak selesaikan masalah pun kan.
Yang penting polisi dia, tapi polisi dia ke laut macam mana pun sebab doa tu yang boleh selamatkan dia. Lepas tu zaman Pak Lah dia ambil ramai ustaz-ustaz ni masuk dalam kabinet. Kita ada Abdullah Makzid dulu, kita ada Masyita Ibrahim. Lepas tu yang tendang peti undi tu siapa? Imam Masjid Negara tu. Firdaus Ismail. Dalam ni dia ambil yang paling kita tak sangka sekali. Komen kau lah. Zulkifli Al-Bakri. Oh, kau baik aku juga. Komen kau juga kan? Zulkifli Al-Bakri yang tak apalah, kita tak payah cerita pasal dia lah. Tapi move dia lebih kurang sama macam Pak Lah. Dan kau tak rasa, ni soalan aku, kau tak rasa nanti dia akan jatuh sama macam Pak Lah juga? Ya, kita dapat tengok satu paralel. Kita kena ingat masa Pak Lah naik, kita Malaysia sedang cuba naik daripada masa tu ada krisis ekonomi. Kita turun dan naik juga kan, 2007, 2008 ke situ kan. Dan keadaan ni kat itu. So dan kerajaan masa tu memang tak kuat. Dia ada banyak pergeseran dan dia bagi saya kat negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga kita cakap ni saya bagi yang besar sebelum masa kita masuk yang kecil. Dalam negara dunia ketiga, diktator atau pemimpin hanya boleh kalah kalau orang miskin. Kalau orang ada masalah duit. Dia takkan kalah pasal apa semua. Kalau konservatif banyak duit, kalau konservatif bahagia, contohnya macam dekat Brunei ke apa, dia takkan jatuh. So hanya pada keadaan macam ni dia akan jatuh. Tapi kadang-kadang ni adalah pengguna dalam keadaan macam ni, dia tak gunakan satu politik yang keras. Kita tak ada lagi kata-kata mengangkat keris di Perhimpunan Agung, kata jangan kacau hak. Kita tak lagi guna kata jangan, itu biar orang bawah buat. Dan pemimpin tertinggi kita akan lebih lembut, lebih merakyat katanya, dan berdoa, sebab itu adalah cara paling halus dan paling baik untuk tunjukkan yang baik dan untuk genggam power base, iaitu pengundi Melayu konservatif. Rasa itu benda yang dipotretkan oleh Muhyiddin dalam dia punya keadaan. Dan dia cakap dalam keadaan macam ni, in the end, last doa mungkin tak boleh buat apa. So menunjukkan benda yang lebih keras itu akan ada satu tekanan kuat daripada lain. Masalah satu je, Pak Lah dulu tekanan daripada parti dan parti dia bersatu. Parti dia masih bersatu. Sekarang walaupun parti bersatu tapi semua kalau pecah. Dan kita tak ada benda yang basically untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia actually. Kita tak ada parti politik yang betul-betul kuat. Kita pada zaman UMNO tengah pecah berapa 3-4. UMNO sedang tenggelam. Bersatu pun ada Wan Faisal, ada Azmin Ali, ada Zuraida, lepas tu PKR ada masih lagi Anwar Ibrahim. DAP masih lagi Ring Waeng. So kita ada masalah untuk meneruskan evolusi baru parti tu. Benda sama je. Benda sama yang kita masih dihidangkan sejak 90-an. Dia punya politik. Tapi dalam keadaan sekarang, semalam ada saya jumpa ahli politik UMNO. Dia cakap kita tak tahu apa berlaku dalam lagi esok. Sebab keadaan dia terlalu cacah berubah. Dan itu boleh bagi kesan yang tunjukkan bahawa kepimpinan Muhyiddin sendiri taklah sebaik yang dicuba putihkan. Dan yang paling kita heran, saya kena cakap benda ni sebab sebelum Tan Sri Muhyiddin kita ada Dr. Mahathir yang akan berhenti menjawab soalan media macam mana pun. Even dia tak berhenti, dia akan jawab soalan media. Tapi Muhyiddin hanya ada satu press conference, dua press conference lah. Satu press conference dia jemput wartawan lain selain daripada wartawan rasmi. Yang lain semua tak ada. Dan soalan tu kebanyakan dia ditapis. So dan image dia banyak di-build up oleh orang-orang zaman dia, dan dia tak nampak cantik actually kalau kita nak ikut, sebab basically media tak ada material nak tulis. Kita tak ada benda baru nak tahu dia punya tu. Kita hanya tahu ini ada ucapan, ini ada tu. So, tak sihat lah actually benda ni. Saya tertanya-tanya, mungkin soalan ini patut lebih kepada hujung rancangan, tapi kau ada soalan lain? Tak ada, kau tanya. Siap aku je tanya nanti jadi rancangan aku pula.
Tak ada lah. Macam sebab tulisan ni ditulis pada mungkin bulan 2 bulan 3 macam sewaktu beliau baru saja menjadi Perdana Menteri. Kalau Razi tulis artikel ni sekarang, apa yang akan berbeza daripada apa yang ditulis dalam artikel yang dalam Sembara ni? Saya rasa akan lebih kritik pada polisi dia dan ketidakupayaan kerajaan dia untuk mengawal satu naratif, dua untuk mengawal apa cerminan persepsi rakyat terhadap mereka. Sebab kalau nak tengok, kalau dari segi kita tengok, memang teruk, amat teruk kalau kita tanya orang bawah macam mana keadaan sekarang, macam mana sekarang, semua dah kata, walaupun diumumkan berbilion-bilion, walaupun disebut Makcik Kia, Pakcik Sami, Acong, Mokda, tapi akad masih ada lagi. Dan benda ni across the board. Kita boleh dengar kedai kopi orang mengeluh pasal benda ni. Dan terlalu banyak, terlalu pandang ringan. Kita bagi contoh paling terbaru sekarang KWSP. Hari 1 boleh tak boleh, hari 2 boleh, hari ketiga longgar, hari keempat tu. So dia nampak macam terlalu longgar polisi dia dan tak tegas langsung, dan kita tahu diorang tak boleh afford dan diorang pun kena mengekalkan keadaan politik lah. Tapi kalau sekarang saya tulis pasal Sa'di Muhyiddin, saya akan lebih kritik tentang persepsi dan polisi, keupayaan dia untuk merintah lah, kepimpinan dia. Kepimpinan. Dia kritikal lah, bukan mengutuk. Sebab penulisan kena jati, dan saya yakin penulisan perlu mencerminkan benda yang orang tak nampak pada media-media rasmi dan media-media macam tu, official media. Di sekarang ni terlalu banyak, dia ada istilah kat dalam media kita bagi OMO, official media only. Okey. Sebab pada saya sendiri, bila saya baca tulisan Razi ni, Sa'di Muhyiddin ni, dia punya semangat dia lebih penuh harapan. Kalau saya boleh baca perenggan terakhir ni, dia kata senyumnya pada 29 Februari 2020 sama seperti senyumnya pada pagi 29 Julai 5 tahun sebelumnya. Yang ni masa dia keluar UMNO. Okey. Senyum yang penuh keyakinan, bukan senyum kelat orang yang kalah atau mengalah. Dalam sejarah politik Malaysia, inilah orang pertama yang menumpaskan Dr. Mahathir dan Anwar sekaligus. Letup kau jadi moderator. Kau baca-baca ni semua. Ada rancangan lain nak dapatkan saya. Tapi itu di situlah tanggapan saya bila saya habis baca artikel Razi dalam Sembara isu 2 ni. Macam tak apa, kita bagi peluang kepada abah kita. Dia itu yang istimewanya Sa'di Muhyiddin ni, dia amat optimis. Dia walaupun dia tengah sakit, dia ada satu benda yang dia senyum, dan dia senyum ikhlas tau. Dia tak nampak macam banyak politician yang senyum buat-buat macam Anwar Musa lah. Macam Anwar Musa. Tu for example lah. Or even untuk kita seimbang keadaan macam Anwar Ibrahim atau Najib. Dah semua. Tadi aku sebut perkataan abah tu kan. Itulah macam apa masalah kita ni semua nak kena berabah, berpaklung. Itu kerja PR. Okey. Itu kerja PR. Adakah Malaysia Tapi sebenarnya PR dia jadilah. Sebab yang tak makan dengan PR tu kita je. Adakah ia masih menjadi? Sebab sekarang ni macam Razi sebut sendiri kan, mula-mula dia cakap Makcik Kia apa, Pak Long, Pak Ngah apa semua. Tapi sekarang dah berapa bulan dah dalam tak ada abah dah. Abah tinggi dah. Tak, sebab itulah cakap, benda tu boleh berfungsi, tapi dalam keadaan sekarang bila continuously keadaan makin lama makin teruk, orang akan start mencari blame, dan benda tu tidak sesuai lagi mungkin akan start pada permulaannya akan cantik, tapi makin lama kalau masalah tak selesai, dia akan lagi teruk. Bukan dia je, dan ini adalah keadaan yang amat ni nak cerita pasal pro Muhyiddin punya polisi. Kau cerita pro dulu. Mana dah kita dapat sponsor, nanti dia tengok ni, dia bagi sponsor. Tak, kita tengok dalam ucapan dia makin lama makin berendah diri.
Makin lama dia kata, ya saya tahu keadaan macam ni, saya tahu keadaan macam ni, dia amat lembut tau, berbeza dengan keadaan kita kata Dr. Mahathir tu. Apa-apa pun atau dengan Najib tu, kerajaan tak salah. Bila dah teruk baru kata kerajaan tak lepas. Tapi Muhyiddin daripada awal dia kata, oh saya lembut dia. Saya faham keadaan ni, saya cuba relate. Dia cuba relate. Dan daripada segi politiknya, daripada segi itu dia adalah orang yang aktif actually. Pergi melawat projek-projek sendiri. Ya betul. Itu memang daripada tim dia sendiri. Memang dia ada. Kau kena brief dulu Tak, aku tak brief. Aku tak boleh bayar, aku tak boleh apa. Macam dekat yang kes lepas UN pasal PPR tu kan. So dia sendiri pergi sampai melompat orang-orang Anwar Musa sebab terkejut PM datang. So dia nak kata apa, pemimpin yang tidak ada hati dan perasaan tak boleh kata tu tak. Tapi keadaan sekarang memang amat mencabar. Tapi sebenarnya dia patut buat lebih baik dari ini. Tapi mungkin ke masalah ni bukan dengan Muhyiddin, tapi dengan orang di sekeliling dia. Maksudnya line up kabinet dia yang problematik. Yes. Saya rasa itu benda yang amat besar. Sebab basically kabinet sekarang, presentasi kabinet sekarang lagi teruk daripada kabinet dulu. Kita boleh lihat daripada dengan langgar PKP, buat tak peduli orang, bodoh tak bercakap, polisi apa U-turn hari-hari, cakap kerajaan PH U-turn tapi menteri ada contoh U-turn 3 kali sehari. So sebab kita banyak minyak, boleh dah kita banyak kali. Dan dia nampak tidak, dia macam tu, okey, dia macam mereka, okey, kita ada kabinet yang prihatin rakyat. Tapi kabinet tu dia anggota ada 70 orang, which is like almost twice the size of previous cabinet. Tapi dia tak efektif sebab orang, at least orang di bawah tak dapat berasa langsung, which is bad for them. Actually, dan dia akan memberi ammo kepada musuh-musuh politik untuk menyerang dan melemahkan keadaan lagi. Tapi kalau kita berbalik kepada cerita macam mana Tan Sri Muhyiddin naik sendiri kan, katanya mula-mula dia tak banyak musuh politik dan sebab tu dia senang naik. Tapi dan dia juga seorang yang begitu berdedikasi turun ke bawah tengok semua. So di situ dari segi semangat dia sebagai seorang ahli politik mungkin kita boleh kata baguslah, dia ada semangat dan keprihatinan. Tapi kalau dia tidak boleh memastikan menteri-menteri di sekeliling dia mematuhi SOP seperti semua masalah yang kita sebutkan tadi, bukankah itu menunjukkan kelemahan dari segi kepimpinan dia sendiri? Dia memang mungkin dia seorang yang baik, berniat baik untuk ada potensi untuk menjadi Perdana Menteri yang prihatin, tetapi tanpa kepimpinan yang kuat yang boleh memastikan semua orang sekalian ini menjayakan visi dia, itu melemahkan kepimpinan dia sebagai Perdana Menteri sendiri kan? Ya betul, tepat sekali. Kau kat Perhimpunan Agong kan? Atau aku sebut nanti aku punya point seterusnya. Tapi betul lah orang yang dia nampak sangat macam kata cikgu. Kata saya mengajar dengan baik. Orang saya lulusan PhD, saya pada ajar budak. Saya ni budak dia fail. Budak dia tak datang kelas, tak datang apa. So apa guna dia jadi cikgu yang baik? Kalau student dia semua gagal. Kita boleh kata macam tu lah. Dan dia cakap dia tunjukkan dia masih dia tak cukup kuat dan gagal lah. F tu gagal lah. Dia gagal untuk menjadikan orang tengok kelakar, orang tengok lawa. Kita boleh tengok menteri ni memang macam ni. Jadi bahan gelak je lah. Doraemon lah. Dia tak ada benda kan. Orang lain ni kan orang-orang bawah yang paling rasa hilang kerja apa semua. Macam dari segi saya pun ada juga program you. Dapur Jalanan Kuala Lumpur yang serve makanan ke ayah dan kita tolong juga untuk check bantuan prihatin nasional apa semua. Dan in the end benda tu tak sampai ke bawah, tak sampai ke orang yang betul-betul memerlukan. Itu tadi ni aku dah jadi panel ni. Teruskan. Tak apa kau cakap. Ni cerita kau. Tak, dia sebab kita tengok polisi kerajaan, kita ada banyak bantuan. Kita ada banyak bantuan dan ada media yang akan dan juga dia ada tim sendiri, tim cyber trooper yang menyokong tu.
Tapi in the end kita buat benda tak sampai ke bawah. Benda tu tak sampai ke PPR, tak sampai ke miskin quota. Diorang tak tahu apa. Oh, ada BPN. Oh, saya dapat duit. Saya ni. So in the end benda tu kita tengok sendiri, kita nampak sendiri. Benda tak jalan. Okey, atau sebenarnya Muhyiddin ni mungkin dia baik, mungkin dia ada sedikit masalah kepimpinan macam Aisyah cakap tadi. Tapi dia dikelilingi oleh kabinet yang tidak berfungsi, yang lemah. Sekadar suka buat pencitraan nasional, tunjuk kononnya prihatin tapi sebenarnya tidak. Dan dalam masa yang sama kita ada opposition yang ramai. Yes. Tapi opposition yang tak guna dan tak berfungsi. Ya, tepat sekali. Dua-dua kena padan ke korang semua. Sama saja jadi politik. Tak, betul. Kalau oposisi berguna, kalau Pakatan Harapan berguna, diorang takkan jatuh. Dia tak jatuh kan? Tak, in the end, dia macam ni lah. Dia adalah, tengok, sebab COVID ni sebenarnya menyalahkan banyak masalah dan kebincangan dalam sistem kita. Dan sistem ini di-inherit dan tidak diubah pada zaman PH sendiri. Betul? So, kita ada masalah. Okey, sekarang barulah kita tahu macam banyak sebenarnya polis pergi power orang, banyak sebenarnya orang ambil rasuah, banyak. Sebab tu orang nak IPCMC, tapi waktu PH ada dia tak buat apa-apa dengan IPCMC. Sebab tu orang tak nak ada akta hasutan, waktu PH dapat dia tak buat apa-apa. So even kita katakan kita nak jadi lebih baik, tapi benda-benda dan kita found out benda-benda yang fundamental, benda-benda simple. Contohnya nak bagi bantuan. Kita tengok masa awal PKP dulu, berapa banyak NGO kena step in untuk melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan. MBBU lagi functional daripada current government. So bila kita ada satu keadaan di mana seorang orang biasa, artis, penawar yang boleh hantar bantuan lebih cepat daripada seluruh jentera kerajaan. Bukan sahaja kepada manusia, kepada binatang Binatang. Zoo. So benda itu jadi lebih, apa gunanya menteri? Dan benda tu kita tak boleh nak kata oh dia ni kutuk kerajaan. Tak boleh. Pasal benda tu memang depan mata. Kenapa orang boleh hantar makanan harimau lagi cepat daripada kerajaan yang memang menjaga benda tu? Kenapa orang boleh hantar bantuan pada negeri Sabah yang tengah teruk gila, hantar bantuan kepada hospital? Pada hospital benda tu. Kita benda-benda fundamental, benda-benda on the ground yang amat penting, basically is delivery, sistem of delivery. Dan sepatutnya tak ada masalah. Because memang itu kerja kerajaan. Tak pancit. Kau tak Aisyah? Nanti Aku sedih sebab macam sekarang ni betul kita macam kau sedih? Aku marah Aisyah. Aku tak tahu, aku sedih, marah, kecewa semua kan. Sebab sekarang kita sedar. Sekarang semua parti politik tadi sebut semuanya tengah lemah. Kemudian apa? Lemah, tak guna. Tak guna. Jadi apa penyelesaiannya? Apa yang patut kita buat untuk masa depan? Tak ada parti politik ke? Tu macam mana? Ada parti politik baru, muda pun sama je macam orang tua, elok mati je. Apakah takdir Malaysia? Dalam ni kau tulis takdir Muhyiddin. Apakah takdir Malaysia sekarang ni? Apakah kita akan sentiasa dapat pemain-pemain politik yang dari segi secara optimis ya. Sebab kita perlu optimis untuk hidup. kau optimis dulu, lepas tu aku nak realistik boleh. Secara optimisnya, apa yang jadi, even saya suka petik ni sejak 2008. Kenapa kita perlu kerak tukar kerajaan? Which is bagus sebab diorang pernah rasa susah. Diorang pernah rasa macam dia naik LRT. Berbanding dengan orang yang daripada muda memang ada driver, ada apa semua. So diorang akan buat polisi lebih baik kepada rakyat. tak juga, kau tengoklah. Ada je ahli politik yang tak ada lesen kereta. Ya, memang betul. Ada boleh cerita. Tapi kalau pernah naik LRT, okey. Cantik benda-benda macam tu. Jadi bila kerajaan lemah, kebaikan yang bila kerajaan lemah, dia akan sentiasa buat polisi yang menyenangkan rakyat terbanyak. Which is better. Dan kita tengok berapa lemahnya kerajaan sekarang ni, sampai orang dah tak bayar sangat benda-benda perkauman dah kurang sikit. Kan? Isma dah diam. Kita dah tahu. Isma dah tak ada. Kalau tak hari-hari, kita ingat 8 Disember adalah ulang tahun Aisat ni tu. Aisat punya rally.
Dan kadang-kadang Haji sekarang Adi pun tukar jubah baru lah. dalam keadaan yang kerajaan lemah, tak ada siapa mainkan kauman yang begitu. Sebab orang kita perlukan duit, kita nak hidup, kita nak apa semua. So which is baguslah kita nak kerajaan kita sentiasa lemah. Nah, sebenarnya aku dengan banyak-banyak pro selepas tukar pemerintah ni, antara benda yang paling aku senang hati adalah Islamis ni dia diam. Dia dah tak bising macam dulu. Tiba-tiba dia tak ada masalah Tiba-tiba tak ada masalah perkauman. Dan sebenarnya benda tu bagus, betul. Betul. Tapi kau tak jawab lagi realistiknya. Realistiknya dia macam itulah. Kalau kita sentiasa bergantung pada politician, kita takkan maju lah. Dia macam dah tengok dah, kalau orang bergantung pada politician, semua tamadun kat dunia jatuh sebab terlalu bergantung pada ketua, kepada line of succession. Okay. Kita tengok daripada segi Egypt gaduh sebab dinasti nak bertukar, Uthmaniyah jatuh sebab pewaris-pewaris. Tamadun Rom Greek, dia republic jadi monarch, dia monarch jadi emperor, lepas tu jatuh sebab the succession of power, di mana dah ada satu kelas pemimpin yang memang diberikan dan daripada kecil lahir untuk jadi pemimpin dan memerintah. Dia akan jatuh akhirnya sebab dia terlalu jauh dengan rakyat. Tapi mungkin juga sebab politik-politik ini didominasi oleh lelaki. Tu bagus soalan tu. Kan? Macam aku baca ni, sebarang ni, satu isu ni, aku sakit hati semua pasal politik, tak ada perempuan. Sebab pemain politik banyak lelaki. Mungkin kita boleh tulis pasal Wan Azizah tapi pasal sedangkan Wan Azizah ditawar untuk menjadi Perdana Menteri. Kita boleh dapat Perdana Menteri wanita yang pertama. Tapi Bukan tak pandai. Tapi kita Menteri Besar Wanita pun kita tak ada lagi. Apa masalah kita ni? Mungkin itu adalah masa depan Malaysia, takdir Malaysia. Tak, saya setuju. Benda-benda gender sebenarnya tidak memberi apa-apa petanda yang seorang itu jadi kompeten. Betul. Dan kita dapat tengok even COVID satu dunia, kita dapat tengok orang macam Jacinda Ardern yang ini berjaya menunjukkan there's no problem being young and a woman in a country that has a history of male patriarch punya tu kan. Dan Malaysia, it's time to Malaysia to have people, instead of Anwar, apa kata kita naik orang macam Nurul Izzah, Anayuh, Yobiyin. Kita in UMNO kita ada orang macam Azharina, orang macam Nuraini, walaupun Nuraini tak kira. Tak apalah. Boleh lah. Boleh lah. Jangan dibuat TikTok cukup lah. Bersatu kita ada Mas Emiati. Muda kita ada Dr. Tenusha, kita ada Syarif Nando. Kenapa hanya perlukan seorang anak muda umur 28 tahun yang mengaku daripada kelas bekerja? Betul. So kita perlukan orang yang macam dekat, orang yang dulu masa awal-awal, saya rasa Afiq pun ada dalam keadaan. Kau jangan nak babitkan aku tau. Babit kau juga. Dalam keadaan masa awal-awal 2008, masa tak ada siapa peduli yang pakatan boleh menang apa semua kan, dan kita jumpa ramai orang-orang yang baru nak jadi politician. Sekarang dah ada pegang jawatan dah. Dah ada Datuk Seri dah masing-masing kan. Tapi kita ingat lagi masa dia orang masih lagi nak pinjam duit, pensi nak balik. Betul. Masih lagi tu kan. Kau nak buka cerita? Jangan buka cerita. Dan kita tengok macam mana benda tu sebenarnya boleh tak kan. Kita lebih terbuka kalau ahli politik kita pernah rasa susah, pernah rasa macam mana orang yang tu kan, dan pegawai-pegawai dia patutnya diambil daripada orang-orang yang tu kan, bukan dalam political dinasti, political family yang memang tak pernah susah. Sebab in the end diorang takkan faham apa itu rakyat. Dia jadi kelas kabut, walaupun kau baca doa, tapi kau main golf bila orang tengah ada COVID nak kerja tu, in the end kau tetap ikhlas. Walaupun kau susah, tapi kau tetap ada 70,000 simpan cash kat rumah. Susah apa benda kan? Susah apa benda, bukan ikhlas. Kita tengok, dan kita tengok benda-benda ni kesian. Dalam PH dulu kita ada banyak ni saya sikit lah.
ada banyak pegawai yang diambil daripada orang biasa dan bukan daripada political Bukan darah biru politik lah. Bukan darah biru politik lah. Mungkin bapak dia hanya speaker kan, bukan ahli politik kan. Tak apa, dia duduk rumah flat. Di rumah flat. Faham tak? Duduk belakang kamera je. So dan ini and selepas jatuh kalau kita bandingkan dengan BN jatuh dulu, pegawai-pegawai dia masih lagi dapat bekerja dengan syarikat dan bekerja dengan orang-orang politik dia kan. Tapi pegawai PHP banyak terbuang, kena buka company sendiri kena buat kan. sendiri, kena ajak member untuk bercakap. Kena ajak untuk bercakap. Boleh So kita tengok politik ni dah jadi macam satu safety net pada orang dan saya cakap sekali lagi saya ajukan kita kena tukar kerajaan. Kena selalu tukar kerajaan. Bukan setakat menukar kerajaan mengikut ahli politik, tapi dalam dari setiap segi hierarki politik itu sendiri. Tukar. Ada satu soalan. Ni daripada diorang dekat sebab diorang kena diam kan. Kita je boleh bercakap kan. Ini lah kita bercakap, biar diorang diam. Kan? Kalau kita bercakap je dia nak bercakap. Dia tanya, isu Queen, MIC itu semua bukan perkauman. Yang ni yang Menteri Besar Kedah betul lah. Dia Tapi tadi kau tengok Menteri Besar Kedah punya isu tu, Papa Gomo lebih baik daripada Papa Gomo punya statement bila dia kritik Menteri Besar Kedah cerita pasal Todi tu. Aku sebenarnya terkejut lah. Aku macam, dia minum air apa semalam? Kan? Itu kita jangan ambil orang yang tak betul sebagai tak. Aku terkejut je tu je macam tak, dia macam ni. Okey, kalau tengok benda isu perkauman ke tak, buka Twitter dia trending ke tak? Ada tak trending macam tu? Ada tak media mainkan ini? Ada tak 15 orang NGO konon Parti Islam, ketua penerangan bahagian ketua tu bagi statement pasal benda tu. Then isu lah. Kalau zakat gaduh drive project tu benda biasa. Tapi benda ni sampai nak perhimpunan lah, ada 70 report polis lah, apa semua kan. So, benda tu bukan isu. Kita tengok benda tu. Aisyah tu ada berapa banyak report polis. Berapa banyak orang turun ke jalan. Twitter trending berapa ramai yang jadi zetro, berapa ramai yang basically kita tahu benda tu bila dimainkan kita tahu. Sebab kita well connected nowadays. Dia banyak kerja media tahu apa story yang buat, yang di sosial media tahu apa benda yang dibincangkan. So tak, ini kita tengok kisah Dai Rogo orang sekarang itu trending kan. Itu isu. Dai Rogo. Tapi sebenarnya elok juga pun Dai tu, tapi tak apa. Dai tu kita cerita lain hari. Itu minta oleh. Aku sila cerita tu, siap lah Dai tu. Itu kita panggil bekas saya rasa bekas Sezak Albar Ridwan yang Betul. Kita boleh. Okey, kita intermission sekejap. Okey, buat penonton yang baru saja menonton FB Live Bersuara di Warung Baru ni, hari ini kami membincangkan tentang salah satu artikel dalam Suara Isu 2 bertajuk Takdir Muhyiddin yang ditulis oleh saudara Razi. Jika anda belum mendapatkan suara, anda boleh dapatkan sekarang, sama ada secara online di ada link dekat bawah tu untuk mendapatkan suara. Dan kita juga Mana? Dan kita juga ada Patreon. Kalau anda ingin kami teruskan sesi-sesi bersuara di Warung Baru seperti ini, kami sangat hargai sebarang sokongan dan sumbangan, dan anda boleh cari kami di Patreon. Juga ada link di bawah. Kita bukannya ada bajet, tak ada bajet jasa semua. Jadi ni dah sumbang lah. Ada lagi ni. Ada soalan. Ada soalan lagi. Dia kata, tapi walaupun isu perkauman tak dimainkan, adakah itu bermakna mata aku ni. Adakah itu bermakna isu diskriminasi kaum tak ada, katanya. Sentiasa ada. Sebab politik kita berasaskan kaum. So kaum sentiasa jadi satu komoditi nanti dan permainan untuk politik dan jadi currency lah basically. Modal lah. Kalau kata ahli politik tu mewakili majoriti konservatif Melayu, dia akan gunakan benda tu, isu itu. Dia selagi kita ada parti yang memang okey, kalau kau nak jadi ahli parti ini, kau kena daripada bangsa ini atau daripada agama ini, kau akan macam dulu lah kan. Menteri Keuangan kena orang Melayu, AG kena orang Melayu, apa lagi kena orang Melayu, Ketua Hakim Negara kena orang Melayu. Dia siap panggil mufti, ada satu pertubuhan Islam Berangan tu,
dia panggil ada seminar indahnya Islam, dia siap panggil mufti kan. Mufti kata orang ni tak boleh dia pakai kitab dia 500 tahun dulu. Sama lah macam perempuan tak boleh jadi menteri besar dulu Perempuan kan. tak boleh jadi menteri besar. So itu bukannya isu, itu adalah currency dan komoditi yang diperdagangkan untuk mendapatkan kuasa. So sekali lagi kita ada benda tu tak boleh. That's why saya setuju bila bersatu dia buka untuk Keahlian kebajikan Melayu. Kita tengoklah macam mana. Semoga dia berjaya. Semoga berjaya. Semoga berjaya bersatu. Kau ada soalan lagi? Aku rasa aku banyak tanya kan? Tak ada. Teruskan lagi tanya. Kau dah tak ada soalan? Belum lagi tapi teruskan. Berapa lama lagi weh? Okey, Razi. Ini soalan serius, ni tak main-main. Untuk next election, kita mungkin next election tak lama lagi. Kita tengok Perak daripada dulu kan celaka macam ni kan. Daripada zaman aku habis belajar sampai sekarang, sampai zaman sekarang sentiasa bermasalah. Dari zaman Niza dulu. Lepas tu sekarang jadi sekali lagi. Dan mungkin tak berapa lama lagi, dan hari ni dalam media cerita tentang undi tak percaya. Azhar Azizan Harun punya statement. Nah, dengan semua benda-benda yang terjadi ni, dengan kita punya COVID, dengan apa benda, boleh tak Muhyiddin bertahan kalau dia panjang umur untuk next election? Okey, dari segi seriusnya, kadang-kadang sekarang ini first time dekat Malaysia macam cakap ni yang tidak ada satu pun parti politik yang ada kelebihan atau parti politik katakan kuat. Dulu kita ada UMNO kuat. Lepas tu kita ada gabungan Pakatan Harapan. Kita boleh kata sebab tak ada satu politik kuat bergabung. Sekarang dah buyuk dah. Sekarang dah buyuk dah. Dan dia jadi satu mainan. PAS nak jadi kingmaker, bersatu nak tunjuk dia kuat, tapi grassroots mungkin kurang sikit. Dan cuba saya payung dia kuat. UMNO dah dinampak lemah. Kita nampak UMNO lemah. Dia nampak UMNO kuat bila petanda dia pasti senang lah. Kita tak kata UMNO tak relevan. UMNO masih lagi is too big to die fast. Tapi jahat memang lambat mati. Pasal susah tu lah. So kita nampak PAU dia dulu 5-6 hari, sekarang dah jadi 3 hari. Lepas tu kita nampak PKR dah tak relevan sangat. Sebab instead of offering many leaders, diorang offer seorang saja. BAP nak bersama dengan UMNO. Dengan Koming nak bersama dengan Zahid. Dia kalau cakap benda ni 3 tahun lepas, orang tak percaya. Orang kampung tak percaya, orang Perak kan. Dengan Koming nak dengan Zahid, nak duduk sekali dengan Zahid, memang tak percaya. Tapi dan desperasi keadaan ini adalah the first time kita tengok Malaysia pada keadaan ini. So at least dia bagi satu peluang macam free for all. Kita rasa kebanyakan parti politik sekarang memang menjurus ke arah itu. Diorang nakkan satu general election untuk memastikan at least kita harus sampai berkuasa, sampai power. And apa yang rakyat boleh buat is just to wait and ensure that saya tak terkejut kalau nanti ada keadaan macam hang parlimen di mana semua bertanding, semua bertanding free for all. And then after the election baru diorang buat gabungan politik. Tapi tak adil juga untuk kita kata yang tak ada parti politik yang ada kelebihan. Contoh bajet sedang dibincangkan dan hari ni berapa 16-0 kan. Daripada tak nak bangun waktu perbahasan polisi berangan, strategi apa pun tak tahu dah main jatuh. Main jatuh kan. Lepas tu duduk macam seronok sangat lah kursi parlimen tu, tak nak bangun-bangun. Lepas tu kata nanti kita akan mengundi waktu jawatan kuasa. Jawatan kuasa satu pun tak menang kan. Dan tak mustahil bajet untuk jasa akan ada, dan bajet untuk jasa boleh jadi banyak. Dan Perikatan Nasional ada kelebihan dengan bajet tu untuk dalam setiap pilihan raya kerajaan yang incumbent akan banyak kelebihan. Sebab dia akan pastikan segala-galanya berlaku. Sebab tu kebanyakan pilihan raya akan berlaku awal tahun selepas bajet. So dia akan bagi kelebihan, dan kita tengok rezeki Muhyiddin mungkin akan lebih panjang lagi. Kita katakan ni sebab
like I said, at least dia ada karakter yang begitu dia optimis. So mungkin akan tapi saya lebih pada this is free for all. Sebab kali pertamanya kita tak dapat rasa ada satu parti yang kuat. Okay, kita ada Which is satu kelebihan dan kekurangan. Kita ada satu soalan. Pandangan tentang keinginan kerjasama di AP UMNO tadi ada sebut sikit kan? Dan apa kesan terhadap gelombang politik negara bila perwakilan PAS tolak menghadap Sultan Nazrin di Perak? Okay. Pasal UMNO. Pasal UMNO. DAP UMNO tu. DAP UMNO. Excited ni membuktikan bahawa dua-dua tengah tak kuat. DAP tak yakin dia boleh bawa dia dan UMNO tak yakin. DAP kerusi kedua terbanyak di Tun Perak selepas UMNO kan. 25 kursi, 16 kursi. So memang dia dah banyak dan DAP dan UMNO sanggup duduk semeja walaupun daripada segi maklumat saya dapat tengok baca tulisan saya dekat Baca tulisan Razi nanti. Baca. Dah tulis malam dah. Dah tulis dah? Walaupun dia hanya bukan keputusan UMNO sebagai satu parti tapi keputusan beberapa pemimpin UMNO sendiri. Untuk bersama tapi DAP menyambungkan tangan dibuka dan benda ni tak membayangkan satu kerjasama politik yang baru. Sebab semua dah tak kuat. So semua jadi kawan-kawan lah. Sebab yelah api kecil-kecil dia kawan, besar-besar je lah. Sebenarnya kan, sebenarnya semua orang seronok, semua orang pernah rasa ada jawatan. Jadi sebab tu dia nak kan, sebenarnya. Best sebenarnya ada jawatan ni, kursi empuk. Cakap pasal kursi empuk kan. Kursi dewan parlimen tadi memang kursi empuk. Tu yang tak nak bangun tu. Memang sedap dah tu. Sampai kalau Sebab tu tak nak bangun. empuk. Dan ya itu tunjukkan anything can happen after this kan. Dan pasal istana tu itu saya hanya boleh komen ini lah. Sebab saya ada maklumat yang tak boleh nak diberitahu tapi komen saya macam ni. Tidak ada sebarang mungkin Afi boleh tambah. Tidak ada sebarang langkah politik menukar kerajaan, terutama kerajaan negeri boleh berlaku tanpa keizinan daripada istana. Okay. Tapi menarik di sini, aku bukan jadi panel tau. Tapi mungkin menarik untuk kita tengok bila Sultan panggil menghadap dan dia tak nak datang, sebenarnya tak ada apa-apa kesalahan pun dari segi undang-undang. Dari segi adab pun mungkin raja-raja Melayu kita dulu ada istilah sembah derhaka kan. Maksudnya kita tak bersetuju. Jadi untuk tidak bersetuju dan tidak ni, dan kita bercakap dengan secara sopan santun, secara polite, kata patik sembah derhaka tuanku. Dia tak setuju benda tu, tak ada satu kesalahan. Cuma menariknya bila dia dibuat oleh PAS, itu agak menarik lah. Sebab kalau dibuat oleh DAP pada masa PH atau masa bila-bila pun dah kecoh dah akan jadi DAP derhaka, akan ada pimpinan, akan ada apa semua. So dan resistant Istana Perak ni dengan politician daripada dulu memang dah ada. Kita tengok 2008 2009 siapa yang baring depan kereta? Siapa yang baring depan kereta Sultan? Orang PAS. Sebelum daripada tu UMNO bila Ghazali Jawi kan Sultan Perak sampai simpan rambut panjang. Dia takkan cukur rambut sampai Menteri Besar letak jawatan. Itu pun daripada Perak. Intrik Perak ni sebenarnya bagus untuk dibuat kan. Sonok. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada masa tak lama lagi. Okey. Berapa minit? Aku soalan apa satu soalan Okey, tak apa, kau nak ada soalan boleh. Tak apa. Okey, soalan aku. Kita ada Muhyiddin yang macam ni dan kita tengok daripada tulisan kau, Muhyiddin punya career politik ni, dia jadi Menteri Besar Johor muda. Dia masuk dia masuk politik muda. Menang muda. Dan kita tengok kebanyakan ahli politik dinosaur yang ada sekarang ni semua bermula dengan usia muda, di usia muda. Kan? Jadi Syed Saddiq kau jangan berangan kau ingat kau paling muda apa benda semua, tak ada. Sebab sebelum ni orang dah start muda. Najib jadi umur 23 tahun. Ya. Jadi Menteri Besar umur 28. Semua tu muda. Tapi kita tengok Muhyiddin dan ahli-ahli politik tua yang ada sekarang ni, kita dapat tengok masa depan politik dia macam mana. Kita tengok development dia daripada dulu sampai sekarang macam mana. Tapi ahli politik muda sekarang ni tak jauh berbeza cara berfikir dengan cara ahli-ahli politik tua kita berfikir.
kenapa kita tak boleh ada orang muda macam orang-orang yang baru-baru ni di Bangkok, aktivis di Bangkok, kita ada aktivis di Hong Kong. Kita makan apa sebenarnya sampai ahli politik muda kita jadi macam ni? Rasa daripada segi psikinya, kita cakap ni lah, sebab ini benda yang walaupun kita anggap sebagai klise, tapi benda ni adalah benda yang ditaati oleh majoriti masyarakat kita. Ialah kita ada tabu sendiri. Tabu yang macam dia ni kena Melayu, kena hormat, jangan langgar sultan, jangan kutuk Islam, jangan kutuk apa. Dan bila benda ni dah terlalu lama dia dah psyche dan dia jadi macam cakap dia, perkauman agama ni jadi satu benda komuniti yang diperdagangkan, currency yang perlu dipegang. So kalau dia nak naik dalam politik, terutama dalam politik hierarkial, parokial, apa benda-benda parti politik yang dah well established, mana kita kena masuk daripada mahasiswa, saya pemuda, Biro Pol, masuk naik. Kau tengok yang jadi-jadi ni semua sampah. Ya, sebab diorang kena mentaati benda tu, tabu tu, taiki tu. Dan kita tak ada sebarang wacana yang dibawa untuk ya kita ada tapi terlalu basically terlalu fringe, bukannya mainstream. Dia tidak digalakkan untuk even kita punya filem dan drama dan rancangan TV tidak menjurus ke arah untuk kita membincangkan perkara seperti itu. Dan kalau nak tengok ni kita balik pada Muhyiddin dalam ucapan dia masa ucapan dasar Perhimpunan Agung Bersatu 2 minggu lepas. Dia kata kita berjanji untuk memastikan Islam negara ini kekal pada ahli sunnah wal jamaah dan mengekang benda-benda sekularisme dan liberalisme, terutamanya benda yang termasuk yang berselindung di sebalik agenda ilmiah dengan pendekatan ilmu. Ayat dia tu ayat full itu saya paraphrase, but even that bercakap kita ada tabu yang tak boleh lawan. So kerajaan Zia akan pastikan tabu ini tidak akan dilawan. Siapa berani kacau. Yalah, kalau kita tengok katakan ahli biar muda yang umur 20 tahun baru nak naik yang semua. Dia tak akan cakap pasal LGBT, tak akan cakap pasal raja. Walaupun anak beranak dia ada LGBT. Walaupun apa semua. Jangan nanti kita bagi tahu pun kau tahu. Walaupun apa ustaz dalam parti dia tu kan dibogirkan dalam media sosial kan. Tapi kita tak cakap pasal benda tu. Kita tak cakap pasal dan tabu. Kita tahu ada menteri kabinet yang dengarnya macam tu. Tapi kita tak bercakap pasal benda tu. Kami nak bercakap pada dari segi soal wajarkah ataupun bagaimana keadaan tu boleh berkesan. Kita hanya cakap dari segi gosip. Ya, aku dengar dia ni ada dengan artis ni, aku dengar dia ni dengan jambu ni. So in the end benda ni jadi gosip dan kekal tabu dan kita tak ada visi yang lebih. Itu kita nak tawarkan kita ada idea baru untuk memajukan, tapi kita stick kena ikut tabu. Ni menyebut pasal tabu kan, dan menyebut pasal ahli-ahli politik dinosaur kan. Sewaktu dia orang muda sendiri, mereka mencabar tabu-tabu tu sendiri. Betul. Mereka berani, mereka melawan arus. Malangnya pemimpin-pemimpin muda yang kita ada sekarang bagus dari segi semangat dan aspirasi, tapi masih lagi kekontangan imajinasi dan keberanian kat situ berbanding dengan ahli politik dari sekarang sewaktu mereka muda. Mereka hanya mengikut ahli politik dari satu sekarang. Kau tak nak masuk politik? Nak? Suatu saya besarlah harapannya nak tengok lebih banyak penulisan politik berkisah ahli politik wanita. Sebab kita bukan tak ada, tapi dokumentasinya sangat kurang berbanding dengan apa yang kita dapat dengan ahli politik. Kita punya penulisan politik lagi orang suka baca gosip daripada perkara yang berlaku. Orang suka baca intrik dan gosip, bukannya wacana, bukannya substance pasal wacana, pasal apa. Orang tak suka baca pasal polisi, orang suka baca pasal dia ni dia langgar peraturan, so boleh kutuk. Ya, betul. Sebab tu lain baca. Kau kata 3 minit lagi. Lepas tu ada satu soalan lagi ni. Boleh apa tu? Maksudnya apa? Teruskan. Okey, teruskan. Sorry dah. Ni ada soalan.
Hai, melihat rentak permainan politik 2019 sampai 2020, Aisyah kau baca siapa? Ada tak kemungkinan Perdana Menteri Muhyiddin bekerjasama dengan Majlis Sajaraja untuk mengubah sistem permainan politik negara? Ni soalan siapa ni? Dia nak suruh kita kena tangkap ke? Tak, dia sekali lagi Kak. Kita kena ingat, kita punya sistem raja berperlembagaan. Tapi kat Malaysia ni kita kena ingat tak ada apa yang boleh berlaku, terutamanya selagi kita punya undang-undang. Ini bukan tabu, ini adalah kita punya dalam sistem kita sendiri. Kita ada majlis raja dan undang-undang macam agama dan hak istimewa semuanya dikawal oleh kaum-kaum monarki. Dan Kaum-kaum monarki dia tadi. ialah sultan monarki. Dia bukan Eroan. Dan perkara ini akan berlaku, tak mustahil benda ni. Mereka juga ada kuasa yang perlu dipertahankan. Dan keadaan akan terus begini. Tapi kita ingat demokrasi adalah suara terbanyak rakyat. So selagi suara terbanyak rakyat masih mempertahankan perkara ini, dia akan terus berlaku. Dia kata seminit lagi. Okey, apa kata-kata terakhir kau? Jadi apa kata-kata terakhir kau, Razi? Sebab aku nanti bila-bila aku boleh datang menyemak kau lah. Okey, sebab saya rasa Tapi kau kena promote lah. So dalam suara kau ni pun. Tak apa, kau teruskan kata-kata Okey. terakhir. dia macam ni, daripada segi kita punya penulisan, so kita kurang sebenarnya benda yang bawa wacana dan benda-benda lain, makalah-makalah yang dapat memberi satu yang berbeza daripada penulisan-penulisan mainstream, berita-berita biasa. So suara adalah antara suara yang membawa suara-suara begini. Kita ada orang-orang yang cintakan nilai sastra, yang bagi offer benda lain pada lain, benda yang basically kita tak dapat baca dekat online, berita-berita Dekat Harakah tak ada. Harakah tak ada lah. Tak ada. Dia berita-berita yang tu lah. Dia long form journalism atau long form penulisan ni sangat kurang lah. Sebab dulu kita ada majalah macam Mastika sebelum dikorakkan, Masa Time yang buat cerita-cerita ni. So kita ada satu, basically kita membudayakan long form ni sebab jadi satu benda yang kita boleh jadi kewacana. Macam Masa tu saya ingat dia membawakan isu-isu pasal perlukah kuasa raja dikurangkan masa Kau awal-awal. saja je. Tak, sebab Perbincangan tu ni perbincangan perlu, yang biar. Betul-betul ni Watan lah. Apa? Watan, ya. Kan? So sebenarnya kita dalam bahasa Melayu kita ada banyak perdebatan yang boleh diketengahkan lebih baik daripada gosip. Dia ni artis ni buat A, artis ni buat B. Dia kutuk orang OKU, lepas tu dia ni ngorang rogo orang ni. Which is like lagi bagus sebab kita kata nak memudayakan Malaysia, kota buku apa semua kan. So apa salahnya kita ada satu benda yang kita boleh banggakan ke bawah. I mean kita ada Mekong Review, kita ada benda macam The New Yorker, yang benda yang bukan berpaksikan pada penulisan harian. Dia majalah berkala yang meraihkan penulisan yang di luar mainstream. Panjang kau puji suara. Terima kasih banyak Saudara Razi atas perkongsian. Saya harap Hafiz jawab. Hamzah dan Nur Azam Saidi melihat. Dia melihat insya-Allah. Satu perbincangan sangat hangat pada malam ini. Peluh-peluh kita punya Sebab speaker dia tu. perlahan berkipas. Jadi Bila nak ada aircon. jadi diharapkan anda semua akan mendapatkan suara dan baca sendiri artikel dari Saudara Razi. Dan sehingga kita berjumpa lagi di sesi seterusnya bersuara di Warung Baru. Asyik melala gara-gara tim kosong. Kau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, kalau tak kenal apa guna bertaji. Hey, hidup sampai 100 minum kopi.